Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah yang hadir pada hari ini dan rakan-rakan sekalian. Saya Ayuliana binti Rahman memegang nombor matrik 83336 akan membentangkan projek tahun akhir saya yang bertajuk Pemilihan Bahasa dalam kalangan generasi muda Melayu Sarawak di daerah Semenanjung. Kajian ini bertujuan untuk meneliti pemilihan bahasa yang digunakan oleh generasi muda Melayu Sarawak di daerah Semenanjung dengan memfokuskan kepada dua objektif kajian, iaitu yang pertama, menentukan pilihan bahasa yang paling kerap digunakan berdasarkan domen keluarga, persahabatan, pendidikan, keagamaan dan pekerjaan. Yang kedua, mengenal pasti sikap bahasa generasi tersebut terhadap kepentingan penggunaan dialek tempatan. Bagi metodologi kajian ini telah menggunakan kaedah kuantitatif secara deskriptif untuk melihat bagaimana pemilihan bahasa dan sikap generasi muda Melayu Sarawak di daerah Semenanjung terhadap bahasa ibunda. Kaedah ini dipilih kerana menurut Creswell 2005, pendekatan kuantitatif membantu menjelaskan hubungan antara pemboleh ubah melalui data dan analisis numerik. Seramai 100 orang responden terlibat dan data dikumpul melalui borang soal selidik Google Form. Bagi kriteria pemilihan responden adalah berumur 15 hingga 30 tahun, berbangsa Melayu Sarawak dan berasal dari daerah Semenanjung. Kajian ini juga telah menggunakan teori domen Fishman 1972 dengan penyesuaian dibuat pada domen keagamaan, manakala domen-domen lain dikekalkan tanpa perubahan kerana masih relevan dengan konteks kajian. Kajian ini menggunakan instrumen borang soal selidik untuk menganalisis data bagi mencapai objektif yang pertama dan objektif yang kedua. Borang soal selidik ini terdiri daripada 3 bahagian yang utama, iaitu bahagian A, demografi responden, bahagian B, pilihan bahasa berdasarkan domen dan bahagian C adalah sikap bahasa. Borang soal selidik ini diadaptasi dan diubah suai daripada kajian yang dijalankan oleh Dilah Tuah, Chong Shin, Remy Kedat dan Miss Muhammad Azlan 2021. Kaedah pengumpulan data bagi objektif yang pertama dan kedua adalah sama, iaitu pertama, membuat dan menyediakan soalan bagi borang soal selidik. Kedua, mendapatkan kebenaran untuk menjalankan kajian daripada komuniti di daerah Semenanjung. Ketiga, mengedarkan borang soal selidik melalui Google Form, iaitu melibatkan seramai 100 orang responden dan akhir sekali mengumpul semua data untuk tujuan analisis. Seterusnya ialah analisis data bagi objektif yang pertama, iaitu data telah dikumpul melalui soal selidik dan dibincang bersama penyedia bagi menentukan kaedah analisis. Seterusnya, data dianalisis secara deskriptif menggunakan SPSS atau Excel yang melibatkan bilangan dan peratusan. Hasil data kemudiannya dimasukkan ke dalam jadual mengikut domen dan ditafsir mengikut objektif kajian sebelum merumuskan dapatan dan kesimpulan. Seterusnya adalah proses analisis data bagi objektif yang kedua, iaitu setelah menentukan data bagi pilihan bahasa, pengkaji telah mengenal pasti data-data yang berkaitan dengan sikap bahasa. Data tersebut kemudiannya dimasukkan ke dalam perisian statistik seperti SPSS atau Excel untuk tujuan analisis. Analisis deskriptif dijalankan yang melibatkan pengiraan bilangan dan peratusan untuk mengetahui sikap bahasa dalam kalangan generasi muda. Hasil analisis akan dibincangkan dan ditafsir mengikut objektif kajian sebelum dapatan dan kesimpulan dibentuk. Berikut merupakan dapatan bagi objektif yang pertama. Dalam domen kekeluargaan, dialek Melayu Semenanjung paling dominan terutamanya dalam komunikasi dengan ahli keluarga terdekat. Gabungan dialek meningkat sedikit dalam kalangan saudara mara, manakala bahasa Melayu Standard, bahasa Inggeris dan bahasa Iban pula jarang digunakan. Dalam domen persahabatan, dialek Melayu Semenanjung menjadi pilihan utama dalam komunikasi sesama rakan dari kawasan yang sama, terutamanya dalam situasi santai. Penyesuaian berlaku apabila berinteraksi dengan rakan dari luar, namun dialek ini masih digunakan bersama dialek Melayu Sarawak dan bahasa Melayu Standard. Domen pendidikan pula menunjukkan bahawa dialek Melayu Semenanjung jarang digunakan dalam situasi formal seperti pembelajaran dan penulisan akademik, namun kekal penting dalam perbualan harian dan interaksi sosial tidak formal. Seterusnya, dapatan menunjukkan bahawa dialek Melayu Semenanjung digunakan dalam konteks keagamaan tidak formal seperti perbualan di masjid dan majlis tahlil, manakala bahasa Melayu Standard dominan dalam situasi formal seperti khutbah. Gabungan kedua-duanya mencerminkan penyesuaian komunikasi dalam masyarakat berbilang dialek. Akhir sekali adalah dalam domen pekerjaan menunjukkan bahawa dialek Melayu Semenanjung digunakan secara meluas seperti dalam tugasan harian dan komunikasi di tempat kerja tidak formal, khususnya dalam kalangan responden yang bekerja sendiri. Penggunaan dialek ini kekal tinggi dalam perbualan harian namun lebih terhad dalam urusan rasmi di mana bahasa Melayu Standard menjadi pilihan utama. Seterusnya adalah dapatan kajian bagi objektif yang kedua, iaitu sikap bahasa. Generasi muda menunjukkan sikap positif terhadap dialek Melayu Semenanjung dalam kekeluargaan
kekeluargaan dan persahabatan kerana peranannya dalam mengukuhkan identiti dan hubungan. Namun dalam pendidikan, mereka cenderung memilih bahasa Melayu standard mencerminkan penyesuaian sikap mengikut konteks formal dan tidak formal. Dalam aspek keagamaan dan pekerjaan pula, generasi muda menunjukkan sikap positif apabila menggunakan dialek Melayu Semenanjung dalam komunikasi santai yang mewujudkan suasana mesra walaupun ia kurang digunakan dalam urusan rasmi. Daripada hasil dapatan objektif yang pertama, kajian mendapati bahawa generasi muda Melayu Sarawak di daerah Semenanjung masih mengekalkan penggunaan dialek Melayu Semenanjung terutamanya dalam domen kekeluargaan dan persahabatan. Dalam pendidikan dan keagamaan, dialek digunakan secara tidak formal manakala bahasa Melayu standard dominan dalam situasi rasmi. Dapatan ini selari dengan kajian Latif Ajas Tihurua dan Chong Shin 2022, namun berbeza dengan kajian Nur Hashimah Jalaluddin 2007 yang menunjukkan penggunaan bahasa Inggeris lebih ketara dalam kalangan pelajar bandar. Kajian Latif juga menggunakan pendekatan sosiolinguistik tidak seperti kajian ini yang berlandaskan teori domain Fishman yang menyebabkan wujudnya perbezaan dalam kerangka analisis yang boleh mempengaruhi cara hasil dianalisis. Bagi dapatan objektif yang kedua pula, analisis menunjukkan bahawa generasi muda Melayu Sarawak di daerah Semenanjung mempunyai sikap positif terhadap bahasa ibunda. Dapatan ini selari dengan kajian Syamsul Kamariah Abdullah 2021 serta Saadiah Ma'lib dan Kartini Abdul Wahab 2024. Namun, berbeza dengan kajian di Lahtuah 2001. Kajian lain seperti kajian daripada Nurul Syahirah Bajo, Nur Hashimah Jalaluddin dan Ahmad Mansur pula menumpukan kepada faktor pemilihan bahasa. Kajian ini membuktikan sikap positif masih wujud dan boleh diperkukuh dengan sokongan komuniti dan keluarga. Kesimpulannya, kajian ini mendapati bahawa generasi muda menggunakan dialek Melayu Semenanjung dalam konteks tidak formal dan menunjukkan sikap positif terhadapnya, khususnya dalam kekeluargaan dan komuniti. Sebaliknya, bahasa Melayu standard lebih dominan dalam domain rasmi. Dapatan ini sejajar dengan teori domain Fishman sekaligus mengisi jurang kajian dalam konteks luar bandar. Kajian ini juga memperluas pemahaman tentang penggunaan bahasa minoriti di Sarawak dan menjadi asas kepada usaha pemeliharaan dialek Melayu tempatan yang kurang terdokumentasi yang membuktikan bahawa dialek tempatan masih relevan dalam persekitaran sosial yang menyokong. Kajian lanjutan disarankan untuk meneliti variasi dialek dan sikap bahasa merentas generasi dengan pendekatan domain yang lebih mendalam. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.